Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala dunya waddin. Wa sallallahu amin wa ala para jamaah yang dikasihi rahmati Allah. Di depan tuan-tuan ni yang tuan-tuan tengok, ini adalah syuhada Uhud. Syuhada Uhud yang terbunuh ketika peperangan Uhud. Peperangan Uhud ialah peperangan yang kedua selepas peperangan Badar. Okey, tengok sebelah kanan saya. Kalau di belakang ni, tuan-tuan tengok saya di belakang ni kan? Nampak belakang ni? Tu kanan saya. Itu ialah Bukit Memanah. Bukit Memanah. Dulu bukit ni besar. Macam mana peristiwa ni berlaku? Okey, tuan-tuan belakang. Para sahabat duduk dekat sini ni. Dulu ni tuan-tuan, kawasan ini ialah kawasan para sahabat siap sedia untuk berlawan dengan musuh. Jadi musuh di sana. Bila musuh di sana berlaku pertempuran yang cukup dahsyat. Berlaku cukup dahsyat lah. Bila dah berlaku pertempuran, kali pertama lawan, Mitra Islam menang. Mitra Islam menang, mereka lupa sebab Nabi peringat Abdullah bin Zubair berada di atas ni bersama dengan 50 pemanah. Sebab tu dinamakan Jabal Bukit Memanah ataupun Jabal Rahmat. Bukit Memanah macam inilah. Para sahabat duduk tinggi lagi. Mereka duduk dengan standby dengan busur panah. Jadi diberitahu, wahai Abdullah bin Zubair, jangan tinggal bukit ini, apa saja berlaku. Jadi sahabat yang lawan di sini lawan dah menang. Bila menang tuan-tuan, apa yang berlaku? Mereka tinggalkan harta rampasan. Bila tinggal harta rampasan, semua pakai ambil berebut. Yang di atas bukit ni bila dia tengok orang ambil, dia orang rasa macam mana? Aku tak ada harapan dah. Jadi bila aku tak ada harapan, mereka turun dalam keadaan nak ambil harta tu sama. Bila nak ambil sama, Khalid Al-Walid, ingat tak? Khalid Al-Walid dia tak Islam. Tetapi dia masuk Islam, dia mati di atas katil. Dia kata, aku lebih hina mati daripada seekor kambing. Kerana dia nak mati syahid, tapi dia mati atas katil. Ni, sedangkan tubuh dia ni penuh dengan liang-liang luka, tapi dia tak mati syahid. Khalid duduk di sana. Bila Khalid duduk di sana, bila tentera Islam turun nak ambil harta rampasan, tinggal Abdullah bin Zubair aja. Bila tinggal seorang, Khalid pusing bukit ni. Dulu ni tak ada ni masjid ni, kosong semua. Khalid pusing, serang tentera Islam daripada belakang dengan menaiki kuda. Bila serang tuan-tuan, maka gugurlah para syuhada 70 orang. Kerana apa? Mereka lupa akan pesanan Nabi SAW. Yang mati siapa? Tuan-tuan tengok di dalam ni, nanti tuan-tuan akan nampak di depan ini depan ni, tu kubur depan tu ada 3 syuhada. Ini sahabat utama, namanya Sayyidina Hamzah. Yang kedua nama Abdullah bin Jahshi. Yang ketiga nama Mus'ab bin Umair. Ni dalam ini yang lengkung ni. Sebenarnya tuan-tuan, ketika zaman Sayyidina Umar berlaku banjir, tenggelam semua ni. Bila berlaku banjir, apabila air dah surut, mayat ni terbongkar semula. Bila terbongkar semula, mereka dapati mayat-mayat syuhada ni masih lagi berdarah. Kerana apa? Kerana para syuhada disebut mereka tidak mati, makan mereka hidup dan Allah bagi rezeki. Sebenarnya kita bawa di ziarah tuan-tuan bagi salam, mereka ni macam hidup. Dan Allah bagi rezeki kat dia orang. Dan salam kita dijawab. Sebab tu bila datang Madinah, kita kena ziarah syuhada ini. Dan dalam ni ada namanya Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ini ialah bapa saudara Nabi. Sayyidina Hamzah juga ialah anak susuan, saudara susuan. Dia disusu oleh Ummu Aiman. Jadi menunjukkan bahawa Sayyidina Hamzah ni bapa saudara dan juga saudara susuan. Sayyidina Hamzah ni cukup sayang Nabi. Tetapi dalam peperangan Badar, Sayyidina Hamzah telah membunuh akan Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini ialah bapa kepada Hindun bin Umayyah. Hindun ialah isteri kepada Abu Sufyan. Jadi bila dia bunuh Umayyah bin Khalaf, Hindun ni bengang. Hindun hupah seorang yang namanya apa tuan-tuan? Teringat tak? Siapakah nama seorang yang membunuh Sayyidina Hamzah? Namanya Wahsy. Wahsy ni seorang kulit hitam, dia pandai membaling tombak. Kalau dia baling sharp, memang kena mati. Jadi diupahkan Wahsy ni, wahai Wahsy, kalau kamu boleh bunuh Hamzah, aku bebaskan kamu. Jadi dia tak perang, dia cuma target untuk bunuh Hamzah. Ketika peperangan tuan-tuan, Hamzah ni disebut sebagai singa.
Singa ni kira dia tak kira lah siapa dia lawan. Ketika dia lawan membunuh para musuh, Wahsy ni standby aja. Bila standby, tengok terbentang ke dalam keadaan Hamzah ni dalam keseorangan untuk lawan musuh. Wahsy pun ambil kesempatan, dia baling tombak. Bila baling tombak, tembus dada Saidina Hamzah. Bila tembus, gugur. Bila gugur saja Saidina Hamzah, apa yang berlaku tuan-tuan? Hindun, dia duduk standby lama dah. Dia buat apa? Dia geram dekat Hamzah. Dia pergi dekat jasad Hamzah yang belum mati ni, dibelah akan dadanya. Bila dibelah dadanya, dalam keadaan jantungnya masih berdenyut, dipotong jantungnya, lalu dipotong dalam keadaan yang masih hidup tadi, dipotong dalam keadaan pecahan-pecahan. Dia geram kerana Hamzah bunuh akan bapaknya. Diambil jantung tersebut, dikunyah untuk ditelan. Zalim tak zalim? Zalim. Hamzah ditelan, nak telan, tapi tak boleh tuan-tuan. Allah pelihara sebab tubuh seorang syuhada. Dan alhamdulillah tuan-tuan, matilah akan singa Allah, namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Kuburnya di mana? Di situ. Kubur ini telah pun ditanam semula. Sebenarnya kubur mereka di sana. Dekat rumah sana tu. Dekat rumah. Tetapi ketika zaman Saidina Umar, kubur itu terbongkar. Mayat tu macam hidup, masih berdarah. Yang mana luka masih lagi keluar darah. Masya Allah. Lalu diambil mayat itu, dikebumikan di sini. Yang ini adalah 3 para sahabat, iaitu Saidina Hamzah, Abdullah bin Jahsy dan Mus'ab bin Umair. Yang lain 67 di sana, di ujung sana. Satu lagi Abdullah bin Jahsy ini, dia riwayat dia tak banyak, tetapi yang paling hebat ialah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni, untuk pengetahuan tuan-tuan, ialah seorang anak muda kaya. Bapa dia, mak dia kaya. Ketika dia Islam, sebelum Islam, kalau dia lalu di pekan Mekah ni, anak-anak dara dia akan mengintai, sebab dia pakai minyak wangi tu tersangat wangi. Jadi bila dia lalu, anak dara Mekah ni akan tengok mesti Mus'ab bin Umair. Dan baju dia setiap hari bertukar, pagi lain, petang lain. Kaya lah. Ketika dia masuk Islam, ditarik balik segala keperluan yang diberi oleh ibu dan ayah. Minyak wangi dia tak bagi dah, baju yang cantik semua ditarik. Bila ditarik, tapi Mus'ab ni orang yang cerdik. Dia dengar hadis Nabi, dia dengar Quran, dia terus ingat. Ini kelebihan. Macam dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni tuan-tuan hebat tak hebat? Mazhab kita kan. Dia kalau dia baca sebelah kanan kitab, dia boleh hafal sebelah kiri. Hanya perlu tengok aja. Dan Imam Syafi'i ni hebat tak hebat? Kalau dia lalu di pasar, dia tengok orang cerita tu, dia boleh cerita balik apa orang tu cerita. Ingatan dia kuat tu Imam Syafi'i. Macam itulah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni ingatan dia kuat. Bila kuat, dia di kalangan anak muda yang cerdik. Bila cerdik tuan-tuan, dialah yang pertama sahabat dihantar ke Madinah sebelum Nabi hijrah. Untuk apa? Untuk mengajar penduduk Madinah. Jadi ketika mana nak berlaku peperangan Uhud, Nabi panggil para sahabat. Panggil tuan-tuan, Mus'ab masuk, pakaian dia ni lusuh. Pakaian dah tertampung, dah berlubang. Nabi tengok Mus'ab, Nabi menangis. Nabi kata, wahai Mus'ab, ketika kamu sebelum Islam, minyak wangi kamu dicium baunya celangat wangi, tapi kamu pakai baju pagi lain, petang lain. Tapi Islam, dia kata kamu ni compang-camping aja. Apa kata Mus'ab? Ya Rasulullah, walaupun pakaian aku ni compang-camping, tapi aku sayang kamu ya Rasulullah. Ketika peperangan berlaku tuan-tuan, Mus'ab ni lawan sungguh. Bila lawan tuan-tuan, sahabat ni dah habis, mereka cari mana sahabat ni. Cari tuan-tuan, mereka tak jumpa seorang sahabat lagi. Namanya apa tuan-tuan? Mus'ab bin Umair. Cari jumpa. Bila jumpa tuan-tuan, mereka yang lain tu dah ke bumi dah. Sebab bila mati syahid tak perlu dimandikan, hanya tutup kemudian ke bumi dengan pakaian yang dia pakai. Sampai dekat Mus'ab, pakaian dah tak ada. Bila pakaian tak ada, mereka tutup kepala, kain yang ada tu, kepala Mus'ab, kaki dia terbuka. Mereka tutup kaki, kepala terbuka. Mereka pergi jumpa, ya Rasulullah, ada seorang sahabat ni ya Rasulullah, kami dah tak ada lagi kain ya Rasulullah. Kami tutup kepala, terbuka kaki. Kami tutup kaki, terbuka kepala. Nak buat macam mana ya Rasulullah? Nabi kata, tutuplah kepala dia dengan kain. Siapa dia? Dialah Mus'ab bin Umair.
tutuplah kepala dia dengan kain. Lalu sahabat tanya, kaki dia macam mana ya Rasulullah? Kaki dia tutuplah dengan daun-daun kayu. Rupanya walaupun tutup dengan daun kayu, dia ialah sahabat Nabi yang jamin syurga, namanya Mus'ab bin Umair. Kita ni yang tutup dengan kain kapan mungkin 3 lai 5 lai, belum tentu syurga. Dia dengan daun kayu jamin syurga. Tuan-tuan bayang tengok. Sebab tu kita nak ambil sejarah ni, melawat akan para syuhada ini. Sekurang-kurangnya tuan-tuan kita bagi salam ni sebab apa? Mereka ni dijanji oleh Allah untuk masuk syurga. Kita belum tentu, tapi sekurang-kurangnya bila mereka masuk syurga, kita dapat syafaat ziarah mereka dan kita bagi salam. Itulah Mus'ab bin Umair yang dikebumi di situ. Ini yang tempat yang kedua lah, dikebumi di situ. Dan ketika berlaku peperangan tuan-tuan, Nabi SAW lawan sungguh. Bila diserang balik di belakang, Nabi tuan-tuan dalam keadaan lawan daripada belakang. Nabi pusing musuh, Nabi berundur, Nabi jatuh dalam telaga. Sebab digali telaga untuk halang musuh serang. Bila jatuh dalam telaga, Nabi patah gigi ni. Bila patah gigi tuan-tuan, sahabat ni buat macam mana? Sebab musuh serang, mereka naik atas, mereka serang dengan panah nak bunuh Nabi. Sahabat buat macam mana sayang Nabi? Sahabat jadikan belakang mereka sebagai benteng. Jadi duduk ni Nabi duduk, maka ada di kalangan sahabat belakang mereka seperti mana bulu landak, penuh dengan panah. Bila dah penuh dah tak tahan dah, jatuh gugur ganti seorang lagi. Jatuh gugur ganti seorang lagi. Kita ni datang Masjid Nabawi tuan-tuan, tak rasa pun dalam hati sayang Nabi. Saya tak tahulah tuan-tuan, tuan-tuan ni hati apa ni? Sahabat sayang Nabi jadi belakang mereka seperti mana apa? Benteng untuk pertahan Nabi. Jadi gugur. Bila gugur, ramai yang gugur. Ada seorang sahabat ni tengok dekat dahi Nabi ni ada luka. Ada luka tuan-tuan. Dia buat macam mana? Dia sayang Nabi. Dia pergi dekat tu, bukan dia lap. Dia buat macam mana? Dia letakkan mulutnya. Dia letak dekat luka Nabi tu, dia hisap. Dia hisap tuan-tuan, darah tadi bukan dia luah. Dia buat macam mana? Dia sayang Nabi, dia telan darah tu. Bila dia telan darah tu, Nabi kata apa? Barang siapa yang darahnya bertemu dengan darahku, aku akan haramkan darahnya daripada api neraka Allah. Tuan-tuan nak cari darah Nabi dah tak ada tuan-tuan. Muka Nabi pun dah tak ada dah. Tapi tuan-tuan boleh datang ziarah Nabi, bagi salam. Alhamdulillah, harap itu esok kita dapat syafaat daripada Nabi SAW. Ni tuan-tuan ni lah yang datang ni. Tapi yang penting hati kena ikhlas tuan-tuan. Ikhlas sungguh. Aku datang ni bukan kerana ada di kalangan kita yang sponsor. Ada makcik-makcik, saya datang ni anak lah. Bukan. Datang kerana Allah. Ada di kalangan kita, aku datang ni kerana akulah simpan duit. Bukan kerana simpan duit, kerana tuan-tuan pilihan Allah. Ada di kalangan tuan-tuan, datang ni bukan ada apa, dah tak ada apa aku datang lah. Bukan kerana itu. Ubah niat tuan-tuan. Aku datang ni kerana-Mu ya Allah. Kita harap kerana Allah kita akan dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey tuan-tuan, sekarang ni pergi dekat, kita nak bersyuhada ini. Okey. Dan pun berundur di belakang ni lah, belakang daripada di manakah gua tersebut. Di belakang ni ada satu gua, dan sebelum Nabi berhenti dekat situ, sebab orang-orang Quraisy kata Nabi telah pun terbunuh, Nabi dah mati, Muhammad dah mati, dia kata. Tapi Sayyidina Umar kata Muhammad masih hidup. Lalu mereka bawa Nabi dalam katedral tu naik atas bukit ni. Nanti saya akan masukkan dalam grup WhatsApp. Kita tengok bukit tu, saya ambil secara live. Dan bukit itu telah disemen dengan batu. Sebab ramai di kalangan jamaah mereka naik bukit tu, sebab bukit tu wangi, darah Nabi tu masih nampak mengalir. Mereka usap tuan-tuan, mereka jadikan benda kurafat. Itu bahaya lah. Jadi Arab Saudi tutup terus. Nanti bukit tu kita akan nampak. Saya akan masukkan dalam grup WhatsApp nanti. Dan Nabi berlindung di situ dengan izin Allah. Dulunya tuan-tuan, rumah ni semua adalah kawasan bukit. Kawasan bukit semua, tak nampak tuan-tuan akan dataran ni. Tapi dengan izin Allah, Arab Saudi ni dia buat pembangunan. Dulu tak ada apa, dia buat masjid dan ada rumah-rumah yang boleh duduk. Okey.